Malaysia. Fokus utama Belanjawan Sabah 2021 usaha pemulihan semula ekonomi negeri termasuk memacu pembangunan sektor yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perinciannya kita terus langsung ke Kota Kinabalu bersama Muhammad Syarizam. Silakan Syah. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan Sabah 2021 akan memberi fokus utama kepada usaha pemulihan semula ekonomi negeri termasuk memacu pembangunan sektor yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Justru, kerajaan negeri komited memastikan setiap perancangan dan keutamaan yang digariskan dalam belanjawan itu berupaya membawa Sabah terus bergerak maju pada tahun depan. Ketika memberi bayangan kerangka belanjawan negeri yang dijadual dibentangkan pada 18 Disember depan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, Belanjawan Sabah 2021 juga akan memberi fokus ke arah memperkemaskan lagi jentera pentadbiran kerajaan negeri bagi memastikan segala kerangka pembangunan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Beliau akan mengumumkan satu garis panduan, fokus dan hala tuju kerajaan negeri tidak lama lagi. Datuk Haji G. berkata demikian dalam rancangan bicara naratif terbitan RTM di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Mengenai Belanjawan Persekutuan 2021 yang dibentangkan pada 6 November lepas, Datuk Haji G berkata kerajaan negeri berharap kerajaan persekutuan akan memberi peruntukan besar kepada Sabah terutama dalam usaha memperbaiki mutu fasiliti kesihatan di Sabah khususnya dalam mendepani gelombang ketiga pandemik COVID-19. Menurutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri COVID-19 telah mengenal pasti Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berdepan banyak kekangan termasuk peralatan perubatan selain memerlukan peruntukan untuk pembelian reagen, kit saringan dan bahan guna habis. Ia memerlukan satu peruntukan agak besar yang perlu diberikan kepada Sabah. Ini penting bagi membolehkan perkhidmatan kesihatan terbaik diberikan kepada rakyat Sabah sekaligus menangani penularan pandemik tersebut. Inisiatif kerajaan dalam memastikan kelangsungan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta PKS Mikro dalam Belanjawan 2021 mendapat reaksi positif dalam kalangan usahawan yang menyifatkan Belanjawan 2021 sebagai terbaik. Ketika ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu, usahawan PKS Rosmawati Sanda berterima kasih kepada kerajaan kerana menyediakan Belanjawan 2021 yang cukup luar biasa. Baru diumumkan tetapi kami sudah buat unjuran tahun depan apa yang akan berlaku. Kita sudah dapat kita punya bajet yang khas untuk kita punya company, macam mana kita boleh menambah kita punya produk. Kerajaan lagi memberikan kita platform online pula, macam mana dana itu disalurkan kepada beberapa bank-bank yang akan membantu dari segi pinjaman loan mikro. Belanjawan 2021 menyediakan dana sebanyak 1.9 bilion ringgit melalui pakej prihatin dan penjana bagi membantu PKS serta PKS Mikro yang sukar mendapatkan akses pembiayaan. Selain itu, jana niaga turut diperkenalkan bagi memudahkan usahawan PKS yang mengalami masalah aliran tunai mendapat pinjaman bank. Cubaan menyeludup 173,200 liter minyak petrol di perairan Pulau Ligitan sempurna berjaya dipatahkan Angkatan Tugas Bersama ATB-2 pagi semalam. Ia hasil pengesanan serta pintasan dua bot kumpit dan kapal tangki yang mencurigakan di kawasan Opasir Selatan pada pukul 1.05 pagi. Komander ATB-2 Brigadier Jeneral Johari Muhammad Jaafar dalam kenyataan media berkata, hasil pemeriksaan awal kedua-dua bot kumpit mendapati seramai 12 awak-awak warga negara Filipina bersama 251 tong yang berisi 50,200 liter minyak petrol dan 254 tong kosong. Manakala pemeriksaan kapal tangki mendapati 5 awak-awak warga negara Malaysia bersama 123,000 liter minyak petrol. Bot dan kapal tersebut ditahan atas kesalahan penyeludupan minyak yang melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 dan juga pendatang asing tanpa izin. Bot dan kapal tangki diserahkan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna untuk siasatan lanjut. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM1,185,324.
Pertubuhan Kebajikan Airrich Kasih Sabah, Airrich Kasih, merancang untuk mewujudkan 30 lokasi baharu tabung makanan di pantai timur Sabah. Tabung makanan berkonsepkan ambil jika perlu, membolehkan lebih ramai golongan terkesan seperti orang kurang upaya, ibu tunggal dan warga emas dapat dibantu. Bercakap kepada pemberita RTM di Putatan, pengurusi Airrich Kasih Nur Hashimawati Awang Bakar yakin usaha itu mampu dilaksanakan berdasarkan komitmen orang ramai yang terus menyumbang sama ada dalam bentuk dana maupun barangan keperluan asas kepada pertubuhan itu. Kami sangat galakkan sokongan orang ramai, sokongan agensi atau korporat untuk turut samalah membantu mereka yang memerlukan. At least kalau kami dapat sumbangan yang big fund, mungkin kita boleh sustain and lancarkan lebih banyak food bank merata Sabah. Sementara itu, pengasas Local Seafood dan Oil Finity Khairani Ismail sedia bekerjasama dengan Airrich Kasih dengan menyediakan barangan keperluan asas bernilai RM1,500 sebulan hasil pendapatan perniagaan beliau dan sumbangan orang ramai. Kami lebih fokus kepada untuk membeli, daripada kami dapat sumbangan tu, kami terus beli barang-barang keperluan asas lah seperti beras, gula, telur dan juga susu, basically barang-barang kering lah yang kita bagi. Bagi golongan yang terjejas pula, tabung makanan yang diwujudkan ini amat membantu mereka, lebih-lebih lagi dalam situasi penularan COVID-19 yang menyebabkan pendapatan mereka tidak menentu. Bersyukurlah ada bantuan beginilah, kami pun susah juga. Ini pun bersyukur juga dapat begini. Alhamdulillah. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menolong yang kami memerlukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Besarlah dia punya bantuan. Setakat 6 November lalu, Airrich Kasih Sabah telah melancarkan 30 tabung makanan yang merangkumi kawasan pantai barat Sabah, pedalaman bawah, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Baik, sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Saudara, jangan lalai. Terus waspada, pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Miza Yusni di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Syarizam. Dan sekarang kita beralih ke Sarawak pula di mana